والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pilihan pada malam ini hadis ke-53, muka surat 42, tajuk hadis penilaian Allah terhadap hamba-Nya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau rupa kamu, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu. Jadi jelas Allah tak pandang terhadap jasad kita, tubuh badan kita atau rupa kita, sebab yang tu Dia yang cipta, nak tengok apa. Dalam hadis Abu Dawud dia bunyi lain sikit, inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia ada beza sikit. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang, yakni macam mana, berupa paras kamu dan harta kamu, akan tetapi Allah dia nak pandang hati dan amalan kamu. Yang ni dia bunyi lain sikit kan. Yang tu Abu Daud, yang ni Imam Muslim. Hadis tapi tuan-tuan, kita pun tak pandai, kita ni tukang baca ya kan. Baik. Jadi kita tengok semula, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau rupa kamu, tetapi Allah melihat hati-hati kamu. Dalam hadis yang lain, kalau tak silap saya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam kitab Matan Arba'in ada, inna fil jasadi mudghatan idza salahu salaha an-nas wa idza fasadu fasada al-ibtila'. Apa dia tadi? Inna fil, hari ni dia pasal silap makan sikit, dia punya komputer dah hari. Dah dia set dia semula dengan set lain. Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam tubuh jasad manusia tu ada segumpal daging. Ini jam tak ingat. Tadi duk ingat elok. Sekiranya, saya terjemah dulu lah, sekiranya ianya baik, keseluruhan tubuh badan menjadi baik. Tetapi sekiranya dia tidak baik, keseluruhan jasad menjadi tidak baik. Ketahuilah, itulah hati. Macam hadis malam ni pun, Allah dia tak nak pandang jasad dan rupa kita, tetapi yang Allah nak tengok hati kita. Jadi malam ni kita cerita sikit bab hati kan. Habis Hawaii kita balik Hawaii, esok habis Kuala Lumpur kan. Letih tuan-tuan. Esok nak pergi 3 hari kan.
11, 12, 13 ada program di sana di Bani, kemudian di Serdang, jam. Dia bukan jam apa, tapi jam ni. Kali pi 1000 sah dah ada. Tambah pergi balik 300. Teksi lagi, hotel lagi. Kan? Dia faham apa wajib lah program ni. Kalau senang dia tahan kan. Wajib kena pergi. Kan? Tak tahu lah macam-macam. Nampaklah. Lagi kita boleh tahan, kita tahan lah. Tak boleh tahan, so kita balik asal. Baik. Saya nak bahas sikit lah berdasarkan kitab-kitab tafsir yang mudah didapati tentang hati. Di dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 88 dan 89, ayat tentang hati. Saya semak 2-3 kitab tafsir tadi pagi tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana harta tidak memberi manfaat kepada kita, begitu juga anak-anak juga tidak memberi manfaat kepada kita, kecuali sesiapa yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kita tengok ni tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran jabatan Perdana Menteri. Hati yang sejahtera tu apa dia? Mari kita tengok. Apakah yang dimaksudkan hati yang sejahtera? Allah. Surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 88-89. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Jadi kalau harta yang Allah anugerah kepada kita, kita tak pandai urus, tak akan memberi manfaat di akhirat. Tapi kalau harta kita tak kaya, tapi kita pandai mengurus harta, di antara yang paling mudah tuan-tuan, bersedekah ya. Kita niat untuk apa kita sedekah. Dia ada cara di akhirat. Di dunia pun Tuhan akan tunjuk apa yang kita sedekah, apa yang kita belanja di jalan Allah, ada ganjaran. Di dunia pun dia akan tunjuk. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Surah Sabah, surah ke-34 ayat 39. Dan apa yang kamu belanja, dan apa-apa sesuatu yang kamu belanja di jalan aku, kata Allah, aku akan ganti. Contoh tak beri tabung gerak. Di sini tak ada tabung gerak, tak ada. Tabung tak gerak sah di luar. Masuk RM1, RM2 dan ni ada. Kalau kita sakit, Nabi ajak suruh sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubatkanlah penyakit kamu dengan sedekah. Tuan-tuan, tapi kalau sewaktu kita hidup di dunia ni kita kaya, bina masjid, bina sekolah, macam tuan-tuan duk bantu sekolah saya dah 18 tahun, ini tahun ke-15. Esok dapat ganjaran pasal memang selagi sekolah itu diguna pakai, selagi itulah ada ganjaran yang dikatakan sedekah jariah. Jariah ni makna pahala dia berterusan, mengalir terus. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran yang berterusan. Allahu Akbar.
Kalau kita panggil urus harta, tu saya pun nampak kat rumah, alhamdulillah kita dapat rezeki yang tak disangka, tak diduga kan. Sebahagian ni apa kata, kan, apa kata kita belanja di jalan Allah. Umpamanya ni dia macam mana, apa dia sami'na wa ata'na. Nah, jadi kita pun belanjalah sebahagian kecil rezeki yang Allah bagi, rezeki yang tak diduga ni pada jalan Allah. Saya suka sponsor orang mengaji agama. Sebab ada hadis yang menyatakan orang mengaji agama ni tak ada ting dan tuan-tuan. Nah, balik cari kitab Riyadhus Shalihin ada. Baik. Yang kedua, yang tak memberi manfaat daripada harta benda, kerana kita tak pandai mengurus anak pinak. Ni lagi dia. Tak pandai urus anak pinak balik awal. Kita tak ada dah anak pinak, kita ada cucu pula. Kan? Baru dapat cucu semua lagi. Tak ke-9 perempuan. Jadi ada 3 perempuan, 6 lelaki. Ni yang ke-9 ni radhiyallahu dengan putih comel macam tuan dia. Nak abang tu lah kan, tu dia cukup dia elok semua pergi kat dia kan. Tapi payah nak jumpa dia duduk rumah mentua dia. Ni nak balik rantang lah. Yang insyaAllah setiap hari boleh tengok lah kan. Saya budak-budak kecil, saya tak boleh nak dukung kan. Anak saya dari lebih gelap, saya lagi tak sampai setahun, dia tak berani nak dukung. Dia lembek dengan saya risau kan. Anak-anak pun macam tu, kalau kita salah didik tidak mau menerima. Kalau kita tengok dalam hadis Imam Muslim, bila seseorang itu meninggal dunia, segala amalan terputus kecuali 3 kan. Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat, yang ketiga anak-anak soleh yang mendoakannya. Kita nak dapat anak soleh, saya pun tak tahu. Besok kalau saya mati, mungkin seminggu pertama tu dia baru ingat aku. Lepas tu belum tentu. Tapi saya, mak pak saya meninggal berapa puluh tahun, tak pernah tinggal doa pada kedua ibu bapa. Tiap hari sedekah pun saya niat untuk dia. Allah, sampailah pahala sedekah ini untuk kedua ibu bapa ku. Kalau bukan anak soleh, kita tak tahu dah tahun ni dah. Agak anak soleh. Nabi sebut, kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, jangan kamu harap anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Pegang betul kan. Saya yakin insyaAllah besok bila saya kembali bertemu dengan Allah, anak-anak ni akan doa. Nah, macam apa? Kita tak pernah tinggal. Ibu bapa saya meninggal lama ya. 40 tahun saya nah 43 tahun tak pernah tinggal, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak ni pesanan Nabi SAW, kita didiklah dengan pendidikan Islam yang sempurna supaya mereka dapat memberi manfaat ketika kita mati. Dia berdoa. Kemudian dia harap kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Hati yang selamat sejahtera ni dia tulis dalam kurungan dari syirik dan penyakit munafik. Tu yang bila kembali bertemu dengan Allah tak ada apa. Hati kita dengan syirik ni dia bertapak dalam ni syirik. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 106, Allah kata, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tengok. Dan kebanyakan mereka, kata Allah, tidak beriman dengan aku, melainkan mereka tetap juga mempersekutukan aku dengan sesuatu. Semayang, syirik. Oh dia. Syirik itu di sini, tuan-tuan. Contoh syirik kan?
Bila kita menyamakan manusia, makhluknya Allah, syirik. Seolah-olah makhluknya ada kuasa yang setanding seperti Allah, itu syirik. Syirik bukan sebuah tokoh. Menyamakan kekuasaan makhluk dengan Allah, itu syirik. Mana mungkin tuan-tuan kita ni setanding dengan Allah. Laisa kamizlihi syai'un, surah ke-42 Asy-Syura ayat 11. Tak ada sesuatu pun yang setanding denganku. Allah bagi kuasa pada manusia memerintah muka bumi. Dia nak uji, tengok yang kuasa kamu nak buat apa. Kita rakyat pula habis jadi macam rakyat Fir'aun. Fir'aun dia impun ramai rakyat dia duduk depan ni, lepas tu dia ceramah. Dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat, tak payah baca malam ni, komputer jam sikit ayat tu. Dia pun sebut, kita kena tengok sikit. Itulah kelemahan kita tuan-tuan, bila kita tak pernah sihat elok, ayat Quran kita ingat. Itu nak kata kita hebat, macam tak hebat. Kalau ada orang mengaku dia hebat, apa bohong. Okay. Wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 51. Tengok Fir'aun menyeru kaum dia, wahai kaumku, tidakkah kamu melihat bumi Mesir ni siapa yang mentadbir, siapa yang memerintah? Hampa hidup senang dengan aku, takkan nak bagi kepada Musa dan Harun. Itu dia. Jadi tak heranlah pemimpin hari ni pun cakap nada macam tu. Orang ni semua tak dia perintah kita akhirnya mengajar tu juga. Sebab hak nak penat, hak nak berjatuh yang satu tu. Tiba-tiba kita menyamakan seolah-olah macam kita ni ada kuasa. Rakyat pula percaya. Kalau kita tukar kerajaan ini, habislah kita hidup jadi susah. Syirik ini. Hak dia bagi makan kita bukan kerajaan lah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata ulama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, surah Hud surah ke-11 ayat 6. Dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini melainkan aku yang menjamin rezeki. Rezeki saya, rezeki Pak Haji telah dijamin oleh Allah dari azali lagi. Faham? Bukan kerajaan. Kalau kata kalau kata komunis perintah, kita tetap hidup dan apa siapa? Nabi bagi jaminan lan tamus nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Hadis sahih Ibnu Hibban. Injil pandangan mulai ingat kan? Injil mana? Tadi disebut mungkin kan? Bolehlah Quran, hadis Quran ni kalau tak curang ya no. Baik. Itu siapa bagi gelaran ulama? Siapa ada bagi gelaran ulama pada orang? Kan? Yang apa? Siapa bagi gelaran pakar hadis? Terus ada petakir orang nak sangat. Dalam hadis pun jawab. Baik. Nabi besar sekali-kali satu nyawa itu tidak akan mati. Cuba ingat, saya tak akan mati selagi dua perkara belum disempurnakan oleh Allah. Pertama, rezeki. Contoh, banyak kali dah baca hadis ni, apa kau ingat? Aku pun ada lupa. Makna buat contohnya ni, Allah dah tulis di azali rezeki saya macam kita makan beras, makan nasi beras. Untuk Syahrir dulu, dia boleh makan beras untuk dia 10,000 kampit, 10 kilogram kan? Kalau genap 10,000 balik awal. Saya baru cek, baru makan 1,000 kampit dah balik. Faham? Kau tak gelap kan buat awak ni?
Rezeki ditentukan Allah, bukan kerajaan. Miskin-miskin beri kedah, orang menteri besar boleh bagi macam-macam kepada rakyat. Masya Allah. Beras sejahtera setiap bulan 10,000 untuk 200 penerima. Setahun ada berapa? 120,000. Dia ada 33 dun. Berapa kali lah tengok. Dun saya saja 120,000 kali 33 dun. Berapa juta? 3 juta lebih. Tiap bulan kita bagi kepada 200 penerima beras 5 kilogram RM19.84. Hak baki tu kita beli daripada namakan food bank. Kicap, sos kan, minyak, gula, tepung, bihun tiap bulan. Saya duduk dalam tu saya nampak ni ke apa jadul ni ya. Tu dalam miskin-miskin tu dia bagi 33 dun kali 10,000 kali 12 bulan. Kau tengoklah setahun berapa. Kan? Lepas tu bila berlaku kematian, ni negeri miskin ni 500 setiap kematian, tak kira bangsa, agama. Cina ada main itu. Ada apa tak itu saya punya bapa sudah meninggal dunia, kita bagi. Dan tu nah Allah itu dalam miskin. Air baki bantuan awal masuk ke institut pengajian tinggi Sabah 300. Berapa ramai kan? Tabung Tengku Mahmud bulan November tahun lepas, setakat bulan November MD bagi tahu kat kami 506 orang penerima tabung Tengku Makmur berjumlah 1 juta. Kalau kita bagi juta kali 500 orang 2,000 kan. Tu negeri miskin. Tak tahulah selangor negeri kaya dia bagi apa pun tak tahu. Dulu masa saya duduk dulu, dia bagi juga 20 liter padu yang pertama ayam free. Lah minat tak ada lah. Tengok Islam banyak tuan-tuan. Kena dengan slogan Kedah sejahtera nyaman untuk semua. Tuhan ajar Al-Quran, kaila yaduna dul kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Surah 59, surah Al-Hajri di pertengahan ayat ke-7. Supaya kekayaan sesebuah negeri itu jangan hanya berlegar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Bagi semua kaya mana hasil bumi, hasil mahsul bumi, negeri atau negara kena bagi-bagikan pada seluruh rakyat. Tempatnya Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Ada lagi yang ni dia bagi direct dekat YB sendiri, bukan masa akaun saya, akaun PKWR, Pusat Khidmat Wakil Rakyat. Setiap bulan goceng 5,000. Yang ni ikut suka aku nak bagi ke siapa. Itulah tuan-tuan, bila kita ada kuasa boleh buat. Itu main-main suami isteri rumah lagi. Apa tak apa. Balik saat kita lagi saya pergi beli barang, saya hantar. Saya ada kuasa, boleh sign, boleh meluluskan tu semua perbaikan rumah. Dia panggil B02 untuk perbaikan rumah. Rumah saya ingat ke apa-apa boleh share ni juga yang sign. Sebab tak sign tak laku. Yang lain tak mau kuasa tu bagi kat orang bukan Islam apa cantik. Mereka buat juga mereka ada kuasa. Gereja akan di-upgrade semua bagi. Mereka tak ketanggap-tanggap lah. Mereka buat kan. Kita nak bagi dulu kiap banyak apa? Zakat negeri Kedah terbaik. Kalau dulu sebelum ni 140 juta, tuan-tuan tak mau tanya, kini 270 juta. Bina rumah, tolong macam-macam. Sebab tu meningkat. Sebab apa? Orang tengok kutipan zakat tak disia-siakan. Kempen lah sikit, jangan marah
Yalah, ahli Dewan Undangan Negeri. Nah, bukan Ustaz Malaysia, YB Ustaz. Dah saya bagi tahu ni supaya tuan-tuan isu ada apa masalah, tuan-tuan tahu anak cucu nak belajar. Oh, ada tabung untuk rumah, ada air bakit kena online. Tapi duit akan masuk duit apa nama kepada penerima apa. Ada kat kami. Senarai ada, kita main bagilah. Hak saya dia namakan Kedah Sejahtera. Setiap bulan dia mahu. Hak bulan satu ni nampak cerah lah. Duit tak masuk dia tuan. Aku bawa keluar duit aku dulu. Tak nampak lah dia macam ni. Saya berapa ribu saya beli. Semua susah. Itu kata bila ada puasa. Dulu siapa pun tak lapar nak main cari-cari dulu, nak nak tanda tangan. Lah ni hari-hari laku tanda tangan aku. Sekali sign RM5. Saya kata saya dah sign buat cok. Hampa buat baik sikit nak cok tanda tangan aku tu, baca dulu surat apa. Hampa jangan mencok dia kan. Saat ni dia kata dengan ini saya Syahril Lum dengan rela hati menyerahkan segala kekayaan saya dalam negara dan di luar negara pada sepulan-sepulan mati ibu. Faham? Lalu dapat sidik sigaraga semua. Faham? Nak gila tu kan. Tak salah pun kalau kita cakap politik. Politik dengan agama tak boleh dipisahkan. Bagi tahu pada ayat ni yang kerajaan Kedah buat. Ni kalau yang mak hormat dengan confirm dah. Sekali lagi aku naik angkat. Nak angkat Dato'. Tak ada apa yang ni tak nak. Saya guna Kedah Sejahtera untuk bulan ni. Saya bagi ke 1000 kat sebuah masjid. InsyaAllah 700 sebuah surah untuk program Isra' wal Mi'raj. Kedah Sejahtera ni boleh buat apa saja. Tapi RM5,000 banyak berapa orang dia dapat kan. Kalau betul susah, saya bagi cara susah. Ada hari tu dia main. Masa tu saya baru jadi tak pernah kawan pelekor ni dah Sejahtera apa ya. Jumpa Ustaz lah, boleh. Saya ni Ustaz di rumah ni anak makan lok-lok tu ada yang lok masalah ni tu ada, yang lok masalah tak ada duit. Masa tu saya pun mampu kita abang nak apa perlu apa. Dia kata orang dia kata kalau 50 lepas tu dia penat. Kalau 100 pernah alhamdulillah. Saya pun ambil 100 bagi duit aku, alhamdulillah. Nasib baik dia tak minta 200. Kau tak nanya aku. Aku jenis hati tisu. Dalam hati nasib baiklah orang sebut 100 kalau. Tapi saya tak claim dengan saya bagi duit saya. Saya dah tekad lah. Rezeki yang Tuhan bagi ni saya nak buat kebajikan. Kita bukan tahu bagi bila hati. Tidak. Hak berjuang-juang lah nak menegakkan sebuah negara Islam. Allah uji juga kita dengan RM1 kan. Tengok hujung bulan aku pun tak ada banyak anak. Faruq sana satu untuk kau, satu untuk aku tak ada anak. Dua untuk kau, dua untuk aku. Letih memang letih, tapi mau nampak ni kan kita katakan tugas amanah yang dipikul oleh seorang wakil rakyat. Biar orang sakit rupanya tuan-tuan, wah mungkin dia kenal saya lah. Lepas sakit terlantar sampai bila teruyok sono tengok ustaz main ziarah, rupanya macam itu. Jadi wakil rakyat ni kan, takatlah tak ada lagi lah yang perambat aku kan. Perambat tak dapat benda. Bukan pergi tangan kosong kan. Dah kita bagi kan. Tapi saya banyak duit saya ni dah saya tak kacau duit yang peruntukan kerajaan. Kita boleh cari pahala pula. Esok gila kita pula ya. Baik. Jadi itu syirik tu. Bila kita menganggap dan kita meyakini manusia setanding di segi kekuasaan dengan Allah. Macam Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Dia kata dalam surah An-Nazi'at surah 39 ayat 24. Aku adalah Tuhan pentadbir bumi Mesir.
Dia bukan Tuhan pencipta, tuan-tuan. Tuhan pentadbir. Dia pun tahu dia tak boleh nak mencipta sesuatu. Ada sesuatu ayat tu. Faqala ana rabbukumul a'la. Yang rakyat semua percaya macam tadi, hangpa tak tengok bumi ni siapa yang takbir. Nampak tak? Bila kita percaya sampai tahap tu, syirik. Cara apa dia? Rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Oh, ayat 6. Nabi kata, kita tak akan mati. Satu nyawa tu tak akan mati, tak akan meninggal dunia, sehingga Allah menyempurnakan rezeki dia. Saya lambat lagi 10,000 kambing, 10 kilogram, baru makan 9,000 lambat lagi lah. Yang kedua, wa ajalah, ajal. Kalau belum sampai ajal, tuan-tuan, dia tak mati. 2 bulan sudah, sebulan sudah di jambatan Pulau Pinang. Dia terjun jatuh dalam perahu. Orang perahu tu kutuk pada dia. Saya tengok dia buat tabur dia. Tak ada kerja nak bunuh diri. Dia pada dapat selamat. Dia dah cuba kali kedua ni. Punya kecewa dalam hidup Allah. Tak tahulah. Tu kadang-kadang semua tuan-tuan. Bila orang dah tertekan dalam kehidupan, khususnya bila dah tak ada duit, memang dia tertekan. Kan? Tadi tu main pula tengok anak pun belum kesian, baru pindah suami kan, minta perempuan tak ada apa, rumah ni besar RM2 kat anak lah. Anak kecil yang kita pun ada cucu kesian Allah. Pusat iman lagi tu, pusat iman lah kita pribadi. Jadi jangan kita berbimbang, jangan kita melakukan perbuatan syirik. Kita menyamakan makhluk seperti Allah dah. Makhluk lemah tuan-tuan. Dia kata tadi syirik. Sebab tu Allah kata tadi, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada aku, melainkan mereka mempersekutukan aku dengan sesuatu. Macam bukan Islam, dia semua berhala, itu pun syirik. Kerana dia meyakini berhala tu boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat. Tapi orang Islam, kita berpegang Al-Baqarah 1-2. Mudarat hanya berlaku dengan izin Allah. Al-Baqarah 255. Manfaat juga hanya dengan izin Allah. Itu bahawa akidah betul. Boleh? Tahu tak? Boleh kan? Kalau tak boleh, saya nak balik awal. Dah lah kumai awal. Kumai tadi pun masjid gelap ni tak? Kemarin dia pergi tengok tuan-tuan. Dan dulu kita memang tak peduli sebab kita tak ada jawatan apa. Tu mereka beli tanah orang, dia tutup tu. Mereka nak keluar ke mana? Buat jalan sementara. Kemungkinan kamu pun nak tutup, esok mereka nak keluar ke mana? Wakil rakyat kena turun pergi tengok. Waktu keluar TikTok lah, alhamdulillah bagi kami, tolonglah bantulah kami, kena ada jalan alternatif. Kita tak boleh salah tuan tanah, awak dia buat pagar habis dia. Dulu shortcut, hak ni jauh sikit. Lepas ni kalau kamu pula tutup, jangan buat. Ni duk kena fikir, yang tidur pun tak boleh makan tak kalau lalu gagah yang 5-6 pinggan. Tu dalam kita duk oplah jingga kan. Baik. Jadi penyakit hati yang pertama dalam Quran sebut apa dia? Syirik, membatalkan iman dan Islam, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Termasuk tuan-tuan, contoh bila kaum tu berkelulusan tinggi, dia ulama, meraja hebat, dia balik-balik main ke negara kita, dia kata macam ya, undang-undang Islam, potong tangan pun kita pindah. Contoh ya, kita pindah. Kita jangan potong tangan, kita denda, kita pindah. Kita semua terima pakai undang-undang yang digubal, yang PhD tu, pandai tu, kita syirik. Mana dalil Ustaz? At-Taubah surah ke-9 ayat 31. Tuan-tuan balik syarih tafsir Profesor Mahmud Yunus, dia tanya surah mungkin 266 tu. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Tu dalil. Mereka mengangkat
tokoh-tokoh agama mereka, rahib-rahib mereka seperti Tuhan dalam bahasa mudah. Selain pada Allah, yang ni punya Tuhan juga. Dia buat undang-undang, kita terima pakai, kita tersyirik terhadap Allah. Jadi kita meletakkan mengubah undang-undang ini setanding seperti Allah, syirik Tuhan. Allahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi lah. Untuk menyokong At-Taubah 31, saya baca ayat Asy-Syura surah ke-42 ayat 21. Tuhan tanya, hamba ada lagi Tuhan selain aku yang mengubah undang-undang untuk kehidupan kamu? Itu yang tadi. Macam boleh tahu ni. Dia ni tawar ni letih kan? Letih dengan silap makan. Enjin lama dia tak beli tu pelik-pelik kan. Bukan apa dekat setahun lebih dah tak minum ayat tebu. Ayat tebu kemarin minum sedap. Minum di kedai sedap pergi sebotol berhenti air makan ni jam. Saya kata yang tu je lah kan. Dulu tu yang saya berhenti lama kan. Dah kawan tu kata sedap, manis, memang manis kan. Baik, itu penyakit hati. Yang kedua disebutkan munafik. Munafik ni tuan-tuan, kita nak cerita sikit. Munafik ni orang yang tak ada pendirian. Saat gini. Dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 143, mudzabbina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Itu munafik. Mereka dalam keadaan terumbang-ambing, memihak pada golongan beriman pun tidak, memihak pada golongan kufur pun tidak. Manusia ini tak ada prinsip, tak ada pegangan. Kadang-kadang dia begitu lah. Kalau Islam perintah, dia pun buka jemaah kami Islam penceramah dulu tak pernah sebut politik. Kalau Islam jemaah belah. Kita Islam menang kadang, kita tetap memperjuangkan Islam. Boleh tak tuan-tuan? Allah buktilah 33 tahun dah saya berjuang sampai masuk ke TikTok. Tahniah Ustaz istiqamah yang berjuang Islam. Inilah anugerah Allah pada Ustaz. Dia kata anugerah apa, letih je oi. Kira dulu saya punya program tetap 2 petang hingga 4 petang tidur. Lah tak dah. Tak mana dan saja aku tidur. Kadang-kadang tuan sandak kat sofa pun jadi kerja. Bunyi. Nampak tak tahu tuan tu jadilah okey rakyat. Aku pun insya-Allah satu penggal aku tak mau nak. Ni pasal terpaksa. Bukan aku terhege-hege minta, terpaksa dan memang takdir. Ingat rukun iman 6 pokok pada yang kena banyak pasal aku dah. Kemana boleh pergi kat dia? Hak kawan kata tu dia tak ada tu. Aduh, aku tidur lena sebab tu nampak tu. Baik. Makna munafik. Makna munafik ni orang yang dia mezab-zab, makna dia tak ada pendirian. Itu penyakit hati. Lagi penyakit hati, ragu-ragu. Dalam surah Ad-Dukhan ada Ad-Dukhan surah ke-44 ayat 9. Bal hum fi syakkin yal'abun. Bahkan mereka ni syak, ragu dan bermain-main dengan agama. Nabi apa? Hampa buat indah tak indah jangan ragu tuan-tuan. Meragui kebenaran Al-Quran, meragui rukun-rukun iman semua besar tidak. Beriman pada Allah kan, Rasul, kitab, malaikat, hari pembalasan, qada qadar, semua cantik. Memang qada qadar tak boleh terima jadi tuan-tuan, benda-benda ni ragu-ragu tu adalah munafik. Munafik juga dia menyebabkan dia adalah penyakit hati. Kemudian juga termasuk dalam erti kata
tidak yakin akan kebenaran. Mana kebenaran apa? Itu yakin kebenaran Al-Quran, kebenaran As-Sunnah hadis. Nabi sebut, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadis hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ragu, kita tak yakin. Wassalam kita. Ini penyakit hati ni. Baca Quran tahu 3-4 kali khatam. Bila ustaz baca yang hudud, dia tak boleh terima. Hang baca apa? Hang tak yakin dengan kebenaran kalam Allah. Untuk menyelesaikan masalah di dunia ni, kita kena kembali pada undang-undang peraturan pencipta alam tu sendiri. Betul tak? Arkitek tu dia bina istana, kan? Macam istana Sultan Brunei ada 2000 bilik, berapa bayar tengok. Dia boleh tak tidur tiap malam? Bilik bila nak habis? Tahun ada 300 hari. 6 tahun pun nak habis 2000 bilik, kan? Tanya arkitek tahu lah. Okey, bilik ni pakai kunci ni macam ni. Kita lebih tunjuk pandai tak? Tolak tak masuk. Macam saya masuk hotel itu, bukan aku tak mau tidur hotel, berpatuh kaki, tapi awak payah tak tahu. Tersilap kan? Panggil daripada menjadi oh ya ke, mana orang kampung main pula pada pokok asal. Kampung pokok asal naked kan. Ni Malaysia nak tidur hotel 4 bintang sehari RM369. Allah Allah. Tengok agak. Mula saya tengok ada RM230. Saya tu besar. Rupanya ada RM369 soal. 2 hari je. 7 hari lah. Tambah 300, 1000 lah. Teksi pergi balik 300, 1300 lah. Aduh, tengok. Nambah je lah. Kita sami'na wa ata'na. Pucuk pimpinan kita kena turun. Ini program wajib kena ada. Kita pun turun. Dia tak tahu duit aku licin. Tu tanya pula nak kena pakai apa? Kena pakai baju korporat. Pula dah kita biasa jumpa, kan? Mula kena sesuai dengan program. Buat je lah. Sampai ada yang tak kenal aku pun tahu. Tengok tadi orang ni tak cari long kan? Pelik satu ada apa? Sopak kan cuma pelik. Dia tak cuma pakai kot dan tie ni. Nah, kena sesuaikan dengan programnya. Dia kata kena main korporat sebab banyak okey. Kita syok pakai sandal lah, pakai jubah clear. Kopi sampai Mekah 7 kali tak lorat pakai jubah. Sampai apa tu kan. Itu cerita ada. Jadi maknanya bila kita tidak meyakini akan kebenaran Al-Quran dan petunjuk Nabi, itu penyakit hati. Nabi sebut dah sebaik-baik petunjuk Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Nabi Muhammad dia meyakini kebenaran Al-Quran, dia amal selaras dengan tuntutan Al-Quran. Mana dalil? Dalil hadis Imam Bukhari apabila ditanya pada Aisyah, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Tu akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Tu dia juga. Itu akhlak dia. Aku baru ingat aku nak dia. Itu aja cepatnya menit-menit ni lah orang. Kan? Kadang-kadang kita saya prepare bukan dia main mampu itu ya. Kan? Prepare. Lagi dia main push hadis ni pun tak boleh. Sebab tu beliau ada sebaik-baik petunjuk. Begitu juga apabila yang saya sebut tadi tidak beriman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari pembalasan dan juga qada qadar. Mana dalil? Dalil dia di antara yang Allah sebut dua. Surah Al-Fatah, surah ke-48 ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan sesiapa yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan kepada orang-orang ini, golongan ini kafir. Kafir maknanya tak beriman. Tak beriman pada Allah, tak beriman pada kitab, Rasul, malaikat, hari pembalasan, masuk qada qadar. Maka kami telah menyediakan bagi orang kafir ini, golongan kafir ini, neraka yang menyala-nyala.
Saya tak ingat dalam surah mana, dalam surah Al-Baqarah mana yang kita dah baca tak cek lah. Esok orang tanya tentang rukun iman. Rukun iman kan. Pak Haji ingat rukun iman ayat mana Pak Haji? Aswad ayat apa? Rukun iman ayat apa? Bukan ujung-ujung tu lah. Mari kita tahu ada sebutlah semua tu. Ni dia ayat 245 amanah rasuluh amanah billah beriman Allah malaikat kitab rasul. Tapi dia tak sebut hari pembalasan, dia tak sebut qada qadar. Ayat tu kena buka ayat lain. Kalau qada qadar surah Hadid surah 57 ayat 22 itu tentang qada qadar. Jadi 6. Sebab tu dia kata bila kita tidak beriman dengan salah satu rukun iman ini, menandakan kita ni hati kita ada penyakit. Boleh tak tu? Nah, bukan nak beda cantik. Baik. Akhir sekali kita nak ulang balik. Ustaz, apakah kita mampu merawat hati kita yang berpenyakit? Ada tak? Macam mana nak merawat hati yang berpenyakit? Fi qulubihim maradun, kan? Fazadatuhum marada. Al-Baqarah ayat 10. Pada hati mereka tu ada penyakit. Nah, lalu Allah tambah lagi penyakit-penyakit Allah. Lagi dengar tentang Islam, lagi dengar ayat Quran, lagi rasa cemut, lagi rasa tak suka. Tu penyakit dah tu. Dengar kuliah setengah jam menguat 30 kali. Tengok Astro macam-macam ada. Menguat boleh syok. Saya lama tak tengok televisyen. Hari ni sajalah sebelum nak masuk mandi, nak pergi clear sikit. Tengoklah cerita Melayu ni kan ada cerita lain lah. Bobok tina, bobok jantan. Aku meluat. Hak tadi bobok jantan. Aku kesian kalau perempuan dah minta maaf. Hak kau ni tak pun jangan buat nampak. Cerita tu kan bobok harta Melayu ni tak ada. Saya pernah tegur Zul Yahya, hak dah jadi ustaz. Ustaz Zul Yahya rahimahullahu ta'ala. Saya pernah tegur dia di Kelang, di masjid di Raja. Saya sampai-sampai nak buat kuliah asal, dia pada syuting. Saya tengok Zul Yahya. Lepas tu pada press. Sehat, saya bilang Assalamualaikum. Saya Ustaz Syahidul yang pada buat cerita apa ni? Cerita drama. Boleh tak saya cadangkan? Kamu boleh tak tukar sikit cara cerita apa drama Melayu? Macam tu lah, tak ada ajar lain lah. Berebut harta, berebut jantan, berebut tina. Aku banyak idea dah. Dia kata yang ni, so kata saya tak lihat. Kena lupa orang producer. Producer tu jawab apa tuan? Rupanya nak menerbitkan sesebuah drama pun dikongkong oleh kerajaan. Kita kalau boleh highlight kebaikan Islam, ajaran Islam, orang Islam, cuba tengok Cina. Cerita dia memang mampu, tapi dia nak tunjuk siapa paling berkuasa. Dia tak? Kalau cerita raja, dia conquer semua negara. Dia nombor satu. Gangster, siapa paling kuat gangster? Melayu, mari kita pembuk jantan. Mari kita aku melibat. Itu saya kata aku banyak idea ni. Nah, tapi boleh tak? Aku berlakon sama. Aku mau hero pula. Dia pakai gelap. Macam ni punya handsome pun tak mau ambil. Mampu ayun tu. Dia dah cerita tu. Saya tak mau tengok drama dia. Aku tahu lah. Memang macam tu. Tadi berburu jantan. Aku tengok jantan tu kan segak. Tahu hidung kembang macam aku kan. Kok dah hidung mancung. Tu punya yang berebut. Dan sekarang berebut tu mesti dua-dua ada tengah mendung. Dia tinggal dunia benda tu, dia nikah sama dua macam tu. Aku menyampah aku. Aku manggil tu, biar mandi tu, terlepas ni ulang lah.
ada buat ada cerita lain kan. Itu yang apa nama Syamsuddin marah, bikinlah cerita lain kan. Ikan belajar ini belajar dengan pasal apa nak mancung-mancung kan. Apa tak elok cerita penawar hati, macam mana nak merawat hati. Ada banyak cara, dan memang betul Al-Quran itu ada sumber yang boleh merawat hati kita. Dari Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sudah dia. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang Karim, yang mana ada 4 sumber utama yang penting buat kehidupan kamu. Pertama, banyak pengajaran dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah wasyifa'ul lima fis sudur, syifa, penyembuh, penawar bagi penyakit-penyakit hati. Itu Tuhan sebut. Jadi bila kita nak berubat, boleh gunalah Al-Fatihah, jangan tinggal. Hadis Imam Bukhari 1670, sahabat dia berubat, dia jadi bomoh baca Fatihah. Pasal apa guna ayat? Nabi Ayub dia ajar oleh Allah dalam surah Sad ayat 41-42 guna ayat. Kita combine dua-dua sekali, baca Fatihah di ayat, lepas tu minum. Minta kepada Allah kan. Jadi kalau ayat penawar ni hatiku ni kaat ni dan tak diterima langsung kebenaran, buat Al-Quran berkemampuan menyembuh penyakit-penyakit jiwa. Baik. Jadi macam mana nak buat rawatan terhadap hati-hati yang rosak ni? Banyak cara. Di antaranya ialah macam saya kata tadi, bacalah Al-Quran tuan-tuan. Kalau boleh baca sambil tengok makna. Contoh, saya tengok Abang Din niaga cukup maju, aku niaga tak maju. Sahabat kita berapa puluh lah, ada 20 dah. Dia nak maju semua. Kita lah demi apa? Ustaz, kedai saya orang tak nampak. Aku tak percaya ada orang tak nampak, aku nampak. Dia kata ustaz tak apalah wali. Kan? Baca Quran macam mana manding tak boleh percaya. Nampak dia cari sebab cendol dengan sedap kan. Nah. Kita pun jaga cendol tapi tak laku. Baca Quran. Baca-baca jumpa ayat surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 32. Ini cara dia nak mengubat penyakit-penyakit hati. Baca sambil tengok, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Hilanglah penyakit hasad, dengki, iri hati kan. Ustaz Azhar Idrus kuliah live 5,000 orang. Ustaz Wadi 3 ke 4 lah. Ustaz Syekh Zainal Asri 3-4 ribu. Dia buat ada 10. Itu yang lebih kan. Itu duk iri hati kat orang. Aduh, tak payah dia hancik tu hampa tak mantap. Aku malah ni tak ada kat 15,000 orang. Dengan termasuk yang tak main, tak tengok lah. Kan? Aku tak lorat hampa 5,2 hampa nyala pasal. Macam tu dia dengan orang ini kehidupan yang mewah, senang. Dia berniaga maju. Ni ayat. Kami kata Allah yang membahagikan di antara kamu di dalam kehidupan di dunia. Dia dah tentukan dah. Kalau kita di segi niaga makanan, cek tengok. Masak apa sedap tu. Garam lebih ke. Nak bagi laku kan susah, bagi kita free. Sebenarnya clear lah. Tak ada nak angkat cendol tak macam tu letak Quran ada kemampuan yang ini merawat sebagai penawar bagi hati. Rezeki ni semua ketentuan Allah kan. Itu contoh lah. Jadi baca Quran sambil tengok sama. Yang kedua ialah
solat malam tuan-tuan, nak merawat hati kita, nak bagi lembut sikit. Tuan-tuan, ni nak tanya muslimat, hampa sembahyang malam hampa pernah teriak tak? Nah, hampa tak teriak. Aku tahu hampa teriak tengok gambar kus-kus otak air. Masa mana? Masa kajul naik dah atas kereta api, Syahruhan duduk lagi. Tentu saya aku pun teriak pasti. Mayat malam tak keluar teriak apa benda suruh. Aku buat lawak kan, apa yang ada komen pula. Aku tak ada buat lawak kan. Nak latih supaya lembut sikit hati kita ni. Ya Allah, ya. Sujud tak kira lah sujud yang bang, tapi ulama kata sujud antara akhirat. Kalau tiap-tiap sujud tu boleh doa panjang, boleh tak? Aku takut ni terlelap. Jadi orang-orang ni kau boleh. Awak tu imam tak bangkit kan, baru ni di Indonesia kan. Punya lama dia sujud, rupanya dia meninggal dunia. Di Palestin dia kena tembak kan. Dia sempat sujud pada Allah. Allah Akbar tuan-tuan. Dia sujud syukur lah tu kan. Aku nak mati syahid, Masya Allah. Tak tahulah video tu betul. Apa-apa macam tu lah. Jadi ceritanya solat malam. Lah ajak sikit supaya kita dapat menangis depan Tuhan. Kita macam ni tuan-tuan. Kita kena bayang mungkin malam ni malam terakhir bagiku. Bawa dia naik semangat sikit. Saya duduk latih tu lah, baru latih lah kan. Bila celat-celat, Alhamdulillah Tuhan bagi peluang aku hidup lagi kan. Aku nak guna kesempatan ni. Kadang-kadang kita bila keletihan, saya pula blood pressure tinggi 200, atas 200, bawah 100 lebih. Doktor tengok lari. Doktor dia nak suruh kena ubat kan, tu cemuih. Kadang-kadang yang penting dia rasa macam staggering sikit. Saya tahu ayat tapi tak pernah jatuh lagi lah. Macam tu yang saya suka ya. Mungkin hari ni hari terakhir pada aku. Kita cuba buat yang terbaik. Kalau esok pagi tuan-tuan, kita telefon kita semua biasa. Terus ada warna mungkin pukul 4, kita buka martabat tu lah 6 suku. Ya, set 5.30, mandi 15 minit, setengah jam tu tak lah, mayang lah soal. Tu pun kadang-kadang sampai bateri gelong lah, luka waktu tak mungkin. Sampai dia bunyi pelik, tidur lah dia. Mesti mat batak tiga awal. Tu tak ada orang komen tu melut aku. Aku macam ni dah tak payah lah. Makna saya dah dengar video ni antaranya Mufti Ming, saya suka dia kata kadang-kadang kita dah tidur terkejut tengah malam, mungkin 3.30, 4 pagi, sebenarnya Allah nak dengar suara orang, bangunlah. Kita pun belajar juga kalau orang macam tu kan. Jadi bangun malam insya-Allah boleh merawat hati kita. Nangis sikit depan Tuhan, aku makan minum rezeki Allah, tapi aku tak tahu mana pengabdian aku pada umum. Dia rasa melek, ya Allah. Nak pergi melek tak ingat tentang mati. Cukup dah bekalan aku. Dia nak bawa balik apa ni? Ikan masin haruan ke? Sampai nak pergi kelah pandai apa dia no? Macam-macam bawa beratus no? Nak balik mati buat tak tahu. Macam yang ketiga sekali tuan-tuan, penawar hati kata ulama ialah menghadiri majlis ilmu. Ni jauh. Haduk cakap depan tuan-tuan yang pun dulu jahil, tak faham Islam. Sebab tu saya bagi sebut kalau majlis ilmu ni yang berlaku perubahan ni. Tak pandai baca Quran kan, tak pandai, tak tahu baca Quran. Alhamdulillah, ini bukan tak boleh baca Quran. Ingat surah sekian, ayat sekian. Kita ulun sungguh bab ni. Hadis bolehlah sikit-sikit, bukan ulama hadis pada orang lain. Kan kita tak ada, kan ini cerita macam tu. Menghadiri majlis ilmu insya-Allah dapat merawat hati-hati kita. Sebab Allah dia tak tengok lain, dia tengok hati.
Kalau kita kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, insya-Allah kitalah golongan yang paling bahagia. Dan jadi dekat telah modal kau habis, tutup buku tu tunggu kau habislah. Dan insya-Allah tuan kita doa lah bila bangun malam ni, kau doa, ya Allah panjangkan umurku agar aku dapat bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Satu-satu bulan tuan-tuan, buat sikit dan jangan banyak. Tak ada tinggal kan. Saya berdoa, ya Allah panjangkan setiap bulan. Rejab dah masuk Rejab kan. Rejab Syaban berapa bulan? 3 bulan, 12 kot, 12 bulan 3 kot, satu Ramadan. Nah, kita doa mudah-mudahan. Jadi sekadar tu kita tambah majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Wala asri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi